Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Vels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, satu lagi kejutan besar untuk kepimpinan PAS, di mana saya melihat dalam sebuah artikel berita mengesahkan pengunduran diri oleh sebuah calon dari kepimpinan politik PAS. Dalam satu artikel dari biharian.com, Adun PAS minta digugurkan bertanding pada pilihan raya negeri. Nah, saudara-saudara, persoalan yang timbul adalah kenapa beliau minta digugurkan dan siapakah Adun PAS ini yang minta digugurkan untuk bertanding pada pilihan raya negeri. Mungkin ada juga spekulasi menyatakan bahwa adakah beliau tidak mau bertanding ataupun adakah kepimpinan politik yang lain yang juga menghantar calon bakal menang di kerusi yang bakal dipertandingkan. Jadi saudara-saudara, ini bagi saya kejutan baru lagi untuk kepimpinan PAS dan Perikatan Nasional. Sebab bayangkan kalau Adun PAS itu yang sepatutnya bertanding di kawasan, di kerusi tersebut, tiba-tiba dimenangi oleh kepimpinan politik lawan. Adakah ini menjadi satu impak besar kepada kemenangan yang diidam-idamkan oleh kepimpinan PAS, khususnya Perikatan Nasional juga bagi pilihan raya negeri 6 negeri yang bakal dilaksanakan tidak lama lagi. Nah, saudara-saudara, Adun PAS minta digugurkan bertanding pada PRN. Berita sepenuhnya, PAS negeri mengakui ada antara wakil rakyatnya minta digugurkan daripada dicalonkan untuk bertanding pada PRN akan datang. Naib Presiden PAS sendiri menyatakan dalam artikel ini, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar berkata, wakil rakyat berkenaan menghantar surat kepada kepimpinan tertinggi parti minta namanya digugurkan. Bagaimanapun, katanya, pimpinan tertinggi parti belum membuat keputusan sama ada memenuhi permintaan atau sebaliknya. Mereka memberi alasan minta digugurkan daripada bertanding untuk memberi peluang kepada muka baharu. Tindakan beberapa wakil rakyat menghantar surat meminta namanya digugurkan dan memberi ruang kepada muka baharu adalah pendirian unik. Katanya kepada media, selepas merasmikan pembinaan Loji Rawatan Air LRA Bukit Berapit hari ini. Nah, saudara-saudara, bermakna bukan satu orang saja calon yang adun ataupun wakil dari kepimpinan PAS yang menarik diri supaya tidak dicalonkan. Dalam artikel ini menyatakan tindakan beberapa wakil rakyat menghantar surat meminta namanya digugurkan. Adakah dengan ini mungkin lebih daripada 1, 2, ataupun mungkin lebih 10 orang? Nah, itu menjadi persoalan. Sebab tidak dinyatakan jumlahnya. Yang turut hadir adalah Setiausaha Kerajaan Negeri, Tengku Seri Bijaya Raja, Datuk Seri Tengku Farouk Husin, Tengku Abdul Ajalil, Exco Infrastruktur, Kemudahan Awam, Utiliti dan Teknologi Hijau, Dr. Mamad Putih, serta Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Air Terengganu, Sendirian Berhad, Abdul Karim Endut. Pada pilihan raya umum ke-14, PAS menguasai 22 daripada kerusi Dewan Undangan Negeri, manakala 10 lagi kerusi dimenangi Barisan Nasional. Kerusi dimenangi BN adalah Dun Kijal, Bukit Besi Telemong, Seberang Takir, Batu Rakit, Langkap, Permaisuri, Jerti, Kuala Busut dan Hulu Besut. Selain Terengganu, 5 negeri iaitu Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kedah dan Kelantan akan mengadakan pilihan raya negeri. Mengelas kaedah menggunakan bapa angkat untuk membantu kelancaran kempen, Adun Ruh Rendang itu berkata, PAS dan parti dalam gabungan PN akan menggunakan strategi sendiri. Katanya, PAS ada cara dan strategi yang lebih baik daripada menggunakan kaedah bapa angkat untuk membantu jentera pilihan raya di 32 Adun. Pada akhirnya, saudara-saudara, dalam satu artikel mengesahkan, Adun PAS minta digugurkan bertanding pada PRN. Menurut Anda, adakah ini akan memberikan kesan pertama, kesan buruk ataupun kesan yang baik kepada kepimpinan PAS untuk memenangi pilihan raya negeri pada kali ini?
Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like. Anda juga boleh share video ini dan tekan butang subscribe. Salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, akhirnya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan satu lagi pendedahan yang berkaitan dengan pemimpin yang bersih dan pemimpin yang kuat menyakau duit kerajaan, duit rakyat. Seperti yang kita tahu, bahwa Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri sebelum ini pernah dikecam setelah melantik Zahid Hamidi menjadi timbalan Perdana Menteri. Kecaman itu diterima oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim disebabkan Ahmad Zahid Hamidi sendiri berhadapan dengan pertuduhan di mahkamah. Nah, pada akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat pendedahan bahawa susah mahu cari pemimpin yang bersih. Malahan, Perdana Menteri juga berkata, yang lalu biarlah berlalu. Kerajaan hari ini kena fokus dengan ketulusan menjadi kerajaan, menjadi pemimpin kerajaan. Seperti yang kita tahu, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata dalam satu artikel dari Malaysia Kini, dia berkata demikian selepas menyerang Dr. Mahathir Mohamad berhubung apa yang didakwa sebagai amalan korupsi ketika dia mentadbir negara. Dalam satu artikel dari Malaysia Kini, susah nak cari yang bersih, ramai yang sakau. Nah, ini dinyatakan sendiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri dalam satu artikel dilihat mengakui kritikan bahawa ada anggota kabinetnya yang tidak bersih daripada amalan korupsi. Sudah pasti ada juga yang membuat persoalan, adakah Zahid Hamidi tidak akan bertahan menjadi timbalan Perdana Menteri sebab beliau sendiri berhadapan dengan pertuduhan mahkamah. Nah, pada akhirnya penjelasan hari ini dari Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pasti akan menjawab soalan-soalan ini. Anwar bagaimanapun berkata, sukar untuk mendapatkan pemimpin yang bersih. Berucap di Putrajaya, Anwar berkata, selagi memimpin kerajaan, dia tidak akan membenarkan mana-mana menteri, termasuk dirinya, untuk menyalahgunakan kuasa untuk menyakau. Apa yang lalu, biarlah lalu. Kita boleh cakap pasal sejarah. Ramai yang terpalit dengan korupsi, toksa cakaplah. Kalau saya nak tengok dalam rekod, menyakau, nak cari yang bersih cukup susah. Yang cakap bersih ramai, tapi yang menyakau cukup ramai katanya lagi. Dia berkata demikian, selepas menyerang Dr. Mahathir Mohamad berhubung apa yang didakwa sebagai amalan korupsi ketika dia mentadbir negara. Ketika baru menjadi Perdana Menteri, Anwar menerima kritikan. Selepas melantik Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri. Zahid sedang berdepan perbicaraan atas tuduhan rasuah serta turut dikaitkan dengan skandal kapal tempur pesisir ataupun LCS. Anwar pernah menjelaskan bahawa Zahid patuh dengan dasar pentadbirannya berhubung ketulusan dan amalan tender terbuka. Mungkin juga ada persoalan yang timbul. Adakah kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu mencari pemimpin yang cukup bersih, adakah akan dirombak kabinet dan mencari pemimpin yang bebas dari rasuah, bebas dari pertuduhan? Namun pada akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah memimpin kerajaan hari ini, walaupun ada menteri ataupun ada pemimpin di kalangan kerajaan yang berhadapan dengan kes mahkamah, tetapi menurut Anwar, apa yang lalu biarlah lalu. Ramai yang terpalit dengan korupsi. Kalau saya nak tengok rekod, nak cari yang bersih cukup susah, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagi saya ini satu kejutan besar untuk Tun Mahathir dan Perikatan Nasional setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim mendedakan, susah nak cari yang bersih, ramai yang sakau. Jadi menurut Anda, saudara-saudara, ini pasti satu kejutan besar dari Perdana Menteri. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like. Anda juga boleh share video ini dan tekan butang subscribe.
Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Kembali lagi bersama di dalam channel ini dengan satu lagi topik panas yang sangat menarik, sangat mengejutkan. Saudara-saudara, dalam satu artikel dari Sinar Harian mengesahkan ada seorang pemimpin terkenal, saya boleh katakan pemimpin terkenal, di mana pemimpin ini ataupun lelaki yang bergelar Datuk didakwa tipu tawaran proyek kerajaan RM8 juta. Bagi saya ini satu pendedahan ataupun satu tangkapan, saya boleh katakan tangkapan, disebabkan beliau tertangkap menipu tawaran proyek kerajaan RM8 juta. Sudah pasti banyak kepimpinan politik di Malaysia yang pasti dikejutkan dengan kabar berita yang panas ini. Dalam satu artikel dari Sinar Harian, seorang bekas setiausaha sulit kepada bekas timbalan menteri didakwa di Mahkamah Session pada Selasa atas pertuduhan memperdayakan seorang lelaki berhubung tawaran tender projek kerajaan bernilai RM8 juta. Tertuduh Datuk Nasaruddin Mahamud yang berumur 57 tahun. Bagaimanapun, mengaku tidak bersalah sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Norma Ismail. Berdasarkan pertuduhan, tertuduh didakwa menipu lelaki berkenaan supaya mempercayai bahawa dia membuat urusan suatu tawaran tender projek kerajaan dengan harga RM8 juta dan dengan curangnya mendorong lelaki tersebut mempercayai tertuduh bertanggungjawab menguruskan projek itu. Lelaki berkenaan memindahkan wang berjumlah RM382,000 ke dalam akaun milik tertuduh dan serahan wang tunai sebanyak RM67,000 yang mana dia tidak berbuat demikian sekiranya tidak diperdayakan oleh tertuduh. Perbuatan itu didakwa dilakukan di sebuah pejabat Mukim Tampin Tengah antara 6 hingga 18 Oktober 2022. Berikutan itu, tertuduh didakwa melakukan suatu kesalahan di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan penjara tidak kurang 1 tahun dan tidak lebih dari 10 tahun dengan sebatan dan boleh juga dikenakan denda jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Amirul Nur Hashimi, manakala tertuduh diwakili Peguam Datuk Edin Shazli Syed secara pro bono dan Syed Amirul Syed Edros. Edin Shazli memohon mahkamah untuk mempertimbangkan beberapa antara keadaan, antaranya kesalahan di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan, walaupun tidak boleh dijamin, namun penipuan adalah dalam kategori paling rendah. Tertuduh melalui proses sukar baru keluar dari IJN, berpindah ke hospital kerajaan dan menghadapi kesulitan membayar bil di IJN. Beliau mempunyai masalah jantung kritikal yang memerlukan urusan segera menjalani pembedahan. Bagi saya, tuan-tuan dan puan semua, secara pribadi, ini satu lagi kejutan besar untuk pemimpin-pemimpin politik di Malaysia, di mana ini juga menjadi amaran kepada ramai pemimpin politik di Malaysia, supaya tidak, bukan saja kepada pemimpin politik, namun kepada ramai orang juga, supaya tidak menipu, lebih-lebih lagi berkaitan dengan menipu tawaran projek kerajaan. Dan ini pula di mana tajuk artikel ini, lelaki bergelar Datuk didakwa tipu tawaran projek kerajaan RM8 juta. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, satu lagi kejutan besar untuk kepimpinan PAS, di mana saya melihat dalam sebuah artikel berita mengesahkan pengunduran diri oleh sebuah calon dari kepimpinan politik PAS. Dalam satu artikel dari biharian.com, adun PAS minta digugurkan
bertanding pada pilihan raya negeri. Nah, saudara-saudara, persoalan yang timbul adalah kenapa beliau minta digugurkan dan siapakah Adun Pas ini yang minta digugurkan untuk bertanding pada pilihan raya negeri. Mungkin ada juga spekulasi menyatakan bahwa adakah beliau tidak mau bertanding ataupun adakah kepimpinan politik yang lain yang juga menghantar calon bakal menang di kursi yang bakal dipertandingkan. Jadi saudara-saudara, ini bagi saya kejutan baru lagi untuk kepimpinan PAS dan Perikatan Nasional. Sebab bayangkan kalau Adun Pas itu yang sepatutnya bertanding di kawasan, di kursi tersebut, tiba-tiba dimenangi oleh kepimpinan politik lawan. Adakah ini menjadi satu impak besar kepada kemenangan yang diidam-idamkan oleh kepimpinan PAS, khususnya Perikatan Nasional juga bagi pilihan raya negeri 6 negeri yang bakal dilaksanakan tidak lama lagi. Nah, saudara-saudara, Adun Pas minta digugurkan bertanding pada PRN. Berita sepenuhnya, PAS Negeri mengakui ada antara wakil rakyatnya minta digugurkan daripada dicalonkan untuk bertanding pada PRN akan datang. Naib Presiden PAS sendiri menyatakan dalam artikel ini, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar berkata, wakil rakyat berkenaan menghantar surat kepada kepimpinan tertinggi parti minta namanya digugurkan. Bagaimanapun, katanya, pimpinan tertinggi parti belum membuat keputusan sama ada memenuhi permintaan atau sebaliknya. Mereka memberi alasan minta digugurkan daripada bertanding untuk memberi peluang kepada muka baru. Tindakan beberapa wakil rakyat menghantar surat meminta namanya digugurkan dan memberi ruang kepada muka baru adalah pendirian unik. Katanya kepada media, selepas merasmikan pembinaan Loji Rawatan Air LRA Bukit Berapit hari ini. Nah, saudara-saudara, bermakna bukan satu orang saja calon yang adun ataupun wakil dari kepimpinan PAS yang menarik diri supaya tidak dicalonkan. Dalam artikel ini menyatakan tindakan beberapa wakil rakyat menghantar surat meminta namanya digugurkan. Adakah dengan ini mungkin lebih daripada 1, 2, ataupun mungkin lebih 10 orang? Nah, itu menjadi persoalan. Sebab tidak dinyatakan jumlahnya. Yang turut hadir adalah Setiausaha Kerajaan Negeri Tengku Seri Bijaya Raja, Datuk Seri Tengku Farouk Husin, Tengku Abdul Ajalil, Exco Infrastruktur, Kemudahan Awam, Utiliti dan Teknologi Hijau, Dr. Mamad Putih, serta Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Air Terengganu, Sendirian Berhad, Abdul Karim Endut. Pada pilihan raya umum ke-14, PAS menguasai 22 daripada kerusi Dewan Undangan Negeri, manakala 10 lagi kerusi dimenangi Barisan Nasional. Kerusi dimenangi BN adalah Dun Kijal, Bukit Besi Telemong, Seberang Takir, Batu Rakit, Langkap, Permaisuri, Jerti, Kuala Busut, dan Hulu Besut. Selain Terengganu, 5 negeri yaitu Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kedah, dan Kelantan akan mengadakan pilihan raya negeri. Mengelas keaidah menggunakan bapa angkat untuk membantu kelancaran kempen, Adun Ruh Rendang itu berkata, PAS dan parti dalam gabungan PN akan menggunakan strategi sendiri. Katanya, PAS ada cara dan strategi yang lebih baik daripada menggunakan kaedah bapa angkat untuk membantu jentera pilihan raya di 32 Dun. Pada akhirnya, saudara-saudara, dalam satu artikel mengesahkan, Adun PAS minta digugurkan bertanding pada PRN. Menurut Anda, adakah ini akan memberikan kesan pertama, kesan buruk ataupun kesan yang baik kepada kepimpinan PAS untuk memenangi pilihan raya negeri pada kali ini? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like. Anda juga boleh share video ini dan tekan butang subscribe.